Apapun, saya bersetuju dengan pandangan Tuan Haji dan saya juga mempunyai pandangan saya sendiri. Ya. Kami antara yang kuat mengkritik sejak 2 tahun, 3 tahun lepas, 4 tahun lalu, cerita pasal 1MDB. Apapun, setelah keputusan dibuat, ini pandangan peribadi saya, Ya. Najib sudah pun dijatuhi hukuman dan kini berada di penjara. Soal remeh-temeh pakai suit ke mahkamah, tak naik kereta Black Maria lah. Ini semua bagi saya, tolonglah. Kok mana pun 9 tahun dia menjadi Perdana Menteri. Apa yang dia buat, dia dah terima hukuman sekarang. Tetapi dalam 9 tahun, ada juga sikit demi sikit kebaikan dia kepada 32.7 juta rakyat Malaysia. Jadi keistimewaan yang sikit yang dia dapat itu, terimalah dengan Cik Fadli, itu bukan keistimewaan. Oh, bukan, Itu cuma perbezaan. Perbezaan. Bagi saya, dia merangkumi dalam perbezaan macam saya cerita tadi, kerana untuk menentukan keselamatan dia dipelihara sel asing. Bila sel asing, bila dia tukar baju pun mesti waktu dia asing. Betul. Naik kenderaan mesti asing. Keluar masuk penjara mesti asing. Ini kena difahami. Bukan istimewa, Betul. asing. Okey, saya harap anda semua faham dan jelas dengan apa yang dikupaskan oleh Tuan Haji Hanif Katri. Sudah-sudahlah, kita pun sebagai rakyat Malaysia tengok ke depan, maju ke depan. Kita tengok apa yang berlaku. Tanpa Najib sekarang ini pun, ringgit Malaysia makin hari makin melemah. Daripada $1 kini dengan ringgit Malaysia 4.7 ringgit berbanding $1. Itu tanpa Najib. Jadi kita tengoklah ke depan. Tuan Haji, saya tak mau nak tarik meleret panjang-panjang lebar. Ini pun sama. Tak tarik pula sejam setengah. Sejam setengah. Jadi saya nak Haji bagi satu rumusan tentang tajuk kita ini. Zaid Ibrahim versus Tommy Thomas, Speaker Azhar Harun versus MP Pasir Gudang, dan nasihat serba sedikit. Baik, berkaitan dengan bahagian pertama tajuk kita, saya rasa daripada apa yang dihasratkan untuk dijelaskan, saya harap para penonton boleh lihat bahawa betapa pentingnya untuk mana-mana pihak yang terlibat dalam satu-satu kes tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sembrono yang mungkin akan makan diri. Bukan makan diri dia, tapi makan pihak yang pernah dia sebelum ini menerajui. Dan pada masa yang sama, tidak ada salah untuk kita memberi pendapat kita selagi yang berpandukan kepada perlembagaan dan perundangan untuk rakyat faham. Kerana di tahap ini kita tidak boleh membiarkan rakyat dikelirukan, dicelarukan. Begitu juga dengan konsep bahagian kedua tajuk, iaitu Speaker Azhar Harun dan MP Pasir Gudang. Tujuan kita memperjelaskan di sini adalah untuk rakyat faham apakah dia berlaku sekiranya terdapat peruntukan khusus perlembagaan. Walaupun kita tak puas hati, jika pun tak puas hati, itu peruntukan perlembagaan. Satu-satunya cara nak gagalkan peruntukan itu adalah pindaan di Parlimen. Selagi tidak dibuat pindaan, maka apa yang dibuat oleh Speaker Azhar Harun untuk menyatakan peruntukan perlembagaan adalah tepat dan betul. Tetapi pada masa yang sama, itu tidak bermakna secara automatik memandangkan kerusi Najib belum kosong, itu tidak bermakna Najib boleh terus berjalan pergi Parlimen. Sebab itu tertakluk kepada budi bicara penjara dan proses seperti yang telah kita nyatakan. Akhir katalah, bagi saya nak sudahkan pada malam ini dengan memetik nasihat Yang Ma'arif Ketua Hakim Negara, iaitu saya sarankan kepada kesemua kita, kalau kita tidak begitu faham tentang proses kehakiman dan perundangan, maka pertama sekali kita bacalah. Bacalah perkara yang kita nak komplain. Kalau kita nak komplain ataupun nak lebih tahu tentang penghakiman, baca dulu. Kalau katalah kita masih tak faham, maka kita tanyalah pendapat pihak dalam bidang itu. Dan sekiranya kita nak minta pendapat, maka mintalah pendapat daripada pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan politik mana-mana pihak. Begitu juga dalam mana-mana bidang. Bukan soal perundangan dan perlembagaan. Kalau kita nak tanya tentang hukum hakam, kita tanyalah kepada orang yang layak, alim ulama. Kalau kita nak tanya tentang resepi makanan, kita akan tanya kepada chef, tukang masak. Dan mana-mana bidang sekalipun. Dan kerana
Dan jika kita mengamalkan perkara ini, bagi saya insya-Allah Malaysia mempunyai masa depan ke arah masyarakat yang lebih maju dan matang. Kita tidak ditenggelami dengan persepsi-persepsi dan tuhmahan-tuhmahan serta fitnahan-fitnahan yang menghancurkan negara. Itu harapan kita dan saya harap perkara ini dapat berterusan. Terima kasih.